This call is now being recorded. Okay. Alright. So Assalamualaikum, selamat petang lagi sekali. So hari ni malam ni kita nak sambung yang siang tadi sampai Sistrans kan. Saya nak kena habiskan secepat mungkin. Tengoklah kalau sempat habis hari ni, malam ni. Okey, kalau tak sempat saya akan buat another extra. Sebab hari Ahad tu kalau boleh nak masuk chapter baru. Gimana tadi? Gimana dah lupa. Okey, begini. Alright, so tadi kita dah masuk sampai Sistrans. So hari ni nak sambung enantiomer ataupun optical isomer. Kemudian nak masuk 4.4. Okey, ready dah? Ready, mana dia? Mana ya? Sini. Okey, sini. Allah. Okey, kita sambung page 23. Ini tidak ada dalam LO untuk physical and chemical properties. Ini just tambahan saja. Physical and chemical properties of cis-trans isomer. Cis-trans isomers have similar chemical properties but different physical properties. Physical properties ni dia merujuk kepada melting point dan juga boiling point. Okay. Biasanya trans isomer lebih tinggi dia punya melting point sebab the molecules are more closely packed in its solid lattice compared to cis isomer. Okay, cis isomer adalah polar molekul, jadi dia akan lebih tinggi dia punya boiling point. Okay, so kalau kita tengok kat sini melting point trans lebih tinggi, boiling point cis lebih tinggi, dari segi stability trans isomer lebih tinggi. Okay, ini tak ada apalah, just makluman saja. Right, so next is kita nak teruskan kepada enantiomer ataupun nama lain dia adalah optical isomer. Okay, nama lain dia. Okay, sebelum kita terus tu, kita kena kenal dulu beberapa istilah yang akan digunakan dalam enantiomer ni ataupun optical isomer. Yang pertama, kena kenal dulu chirality center. Okay, chirality center. Okay, chirality center ni penting lah, sila highlightkan. Definition dia, sp3 hybridized carbon atom with 4 different groups, atoms or group attached to it. Selain daripada kita gunakan chiral center, ada istilah lain yang sama dengan dia iaitu chiral carbon, asymmetric center ataupun stereogenic center. Itu nama-nama sampingan dia. Okay, dia ada banyak nama tapi kebanyakan masa kita akan guna chiral carbon. Okay, saya akan sentiasa refer perkataan chiral carbon. Sekejap. Susah pula nak pilih ni. Okay, chiral carbon. Okay, chiral carbon dia punya definition kalau kita nak tulis start daripada sp3d hybridized carbon with 4 different atom or group attached to it. Macam tu. Perkataan sp3 hybridized tu perlu disebut. Ini dia punya keyword. Okay, ini dia punya keyword. So kalau awak kata, let's say dia kata define chirality, awak cuma kata carbon with 4 different group, salah. Dia akan start dengan sp3, salah. Okay, kemudian apabila kita nak melabel chiral center ataupun chiral carbon ni, kita gunakan yang ini. Gunakan simbol tu untuk melabel chiral. Ni contoh simbol dia. Okay. Right, so macam mana kita nak tahu dia adalah chiral? Chiral tu adalah ini, contoh ini carbon ni. Carbon yang chiral ni. Okay, ini carbon dia. Carbon ini carbon kan ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan. Okay, sebab tu dia kata 4. Okay, yang dikatakan different, setiap satu ikatan tu dia akan berbeza. 1, 2, 3, 4. Dia lain-lain. Contoh kalau carbon, kalau kita gunakan A, B, C, D. Dia mesti 4 kumpulan yang berbeza attach pada satu carbon tu. So kita tandakan dengan asymmetric tu. Okay, melandakan dia adalah chiral. Right, next.
to see whether a ring carbon is chiral. Okay, yang ini kalau dia melibatkan yang dia ada chiral carbon yang kalau dia cyclic, ini apa ya? Okay, kalau chiral carbon tu di dalam keadaan cyclic. Okay, contoh macam ni tadi kan. Okay, yang ini bukan cyclic. Okay, katakanlah saya bagi satu contoh lain lah. Tak ada kat sini. Okay, so katakan saya bagi satu compound yang panjang sikit. Okay, so dekat sini ada, ini saya expand lah, CH3, HBr, HOH, COOH contohnya, HH, HH. Okay, so macam mana nak tentukan chiral carbon? Pada compound ini saya labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon dalam compound ni. Okay, ada 6 carbon. Jadi kita kena tengok setiap satu carbon adakah dia chiral. Okay, macam mana kita nak tengok? Tengok carbon yang pertama. Okay, ni carbon 1. Fokus nah. Okay, carbon 1, kita tengok 4 ikatan dia. 1, 2, 3, yang keempat tu adalah semua yang ini. Semua yang ini, yang keempat. Okay, adakah carbon pertama chiral? Tolong jawab. Tak. Adakah carbon pertama chiral? Tidak. Kenapa dia tak chiral? Ada 3 yang hidrogen yang sama. Okey, betul. Sebab dia ada 3 hidrogen yang sama. So dia tak chiral. Bila tak chiral, kita buat tak tahu cakap dia. Okey, pergi pada carbon kedua. Carbon kedua. Okey, macam mana nak tengok 4 kumpulan? 1, 2 yang ini. Ni kan 1, 2, 3, 4. 3, 4 semua sebelah sini. Dia group by group. Okey, adakah carbon kedua chiral? Chiral kan? Dia ada kumpulan yang berbeza. Okey, so kalau dia chiral, tandakan dengan asterisk tu. Tandakan dengan simbol bintang tu. Okey, carbon ketiga. Okey, tengok nombor 3 pula. 1, 2 semua sebelah sini. 3, 4. Okey, didapati keempat-empat yang mengelilingi dia adalah berbeza. Jadi dia chiral. Chiral. Okey. Carbon keempat. 1. Saya guna warna hitam pula. 1, 2, 3, 4. Beza kan? Okey, bila beza chiral. Chiral. Okey. Carbon kelima. 1 H, sebelah sini CH3, sebelah sini H. So dia ada atas bawah tu H yang sama. Jadi dia bukan chiral. Carbon ke-6 pun bukan chiral sebab dia ada 3 yang sama. Iaitu dia bukan chiral. So yang chiral hanyalah carbon 2, carbon 3 dan carbon 4. So itu cara kita tentukan chiral carbon untuk struktur yang biasa, iaitu struktur linear, branching ataupun sebagainya yang tak ada cyclic. Okay, so ini yang biasa. Cara dia. Okay. Kalau dia adalah cyclic, dia ada ring, macam mana kita nak buat? Okay, dia sama juga. Ini contoh yang ring. Okay, kita labelkan carbon ni. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya ada 5 carbon kan? 6 lah termasuk kat luar ni. 6. Okay, so dia ada silent H. Okay, buka silent H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kita tengok carbon 2. Adakah carbon 2 ni chiral? Chiral tak? Chiral ke tak carbon 2? Tak. Okey. Mungkin awak tertanya nak tengok macam mana. Okey, pertamanya awak tengok carbon 2 tu dia ada 2 hidrogen dah. Jadi dia confirm bukan chiral. Okay, ni pun ada 2 hidrogen kan. Jadi yang mana yang ada yang sama ni bukan chiral. Okey, carbon 1. Okey, carbon 1 ni nak tengok macam mana? Okey, tengok carbon 1 kita tengok macam ni. Pada carbon ini dia ada tak lekat. Dia ada H, dia ada CH3. Okey, macam mana nak tengok lagi 2? Lagi 2 kita potong dia macam ni. Potong dia macam tu. Tengok sebelah sini dengan sebelah sini. Adakah dia sama?
Sama kan? Dia ada H. So dia adalah sama. Jadi dia bukan chiral. Dia tak jadi chiral. Okay, sebab kiri dan kanan tu apabila kita bahagi dua, dia adalah sama. Jadi dia bukan chiral. Okay, kita tengok yang ni pula. Jom kita tandakan chiral. Okay, saya labelkan carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang mana chiral? Carbon 1 bukan. Carbon 2 chiral tak? Chiral. Chiral. 2 chiral. Betul? Sebab dia ada silent H nah kat sini. Dia ada silent H kat situ. Ya. Okay, lagi carbon 3. Carbon 5. Carbon 3 chiral kan? 3 chiral. 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 4 chiral tak? 4 tak? 5 tak boleh sebab dia ada double bond. 5 dengan 6 bukan chiral sebab double bond tak boleh. Ingat, chiral mesti sp3. Okay, 5, 6 tak boleh, 7 tak boleh, 8 tak boleh. So carbon 2 dengan carbon 3 sahaja. Okay. Boleh nak? Okay, so cara kita tengok. Next. Okay, how to identify chiral center in a molecule? A good technique adalah by expand the structure around the carbon so that you can determine whether it's chiral or not. Yang tadilah, cara yang terbaik adalah kita kena expand structure tersebut baru kita nampak. Okay, contoh structure ni dia bagi dalam condense. Dalam keadaan condense susah untuk kita tengok dia. So caranya adalah, contoh soalan A ni kan, saya akan buka dia. Buka yang perlulah, buka yang linear punya. So dia ada H, Cl, lepas tu H. Okay, yang ni branching kan. Tak payah buka lah, buka bagi branching terus. Kalau buka banyak-banyak nanti dia pening. Kita buka yang parent dia. Okay, dah buka yang parent. Okay. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Carbon yang chiral adalah siapa chiral? Carbon kedua. Carbon kedua itu chiral. Okey, kalau awak berjaya tentukan awal, awak tak payah expand. Kita nampak je carbon ni chiral, kita dah tahu carbon ni chiral, nanti kita akan condensekan yang lain. Dia kan jadi macam ni, CH2, Cl, sorry. Saya suka expandkan bahagian chiral saja. CH3, CH2Cl, CH2CH3 dan kita starkan dekat situ. So kita nampak chiral dia. Okey, B ada tahdik chiral. Carbon 1, 2, 3, 4, 5. Ini branching yang ke-6. Carbon mana chiral? 3. Ada tak? Ke tak ada? Okey, dia tak chiral sebab kiri dan kanan dia sama. Okey, so dia tidak ada chiral. Awal carbon 1 bukan, 2 bukan, 3 tu dia mungkin chiral sebab dia ada branching, tapi since kiri dan kanan dia sama, so dia bukan chiral. Okay, so a good technique is actually to expand the structure. Okay, so di sini ada banyak latihan A sampai J, awak boleh try sendiri. Okay, kita nak cuba ke mana ya? Banyak ni structure ni. Tak apalah, sekejap ya, saya cari satu yang ada chiral. Ni ada chiral. Okay. CH3, CH2, CHOH, CH3. Chiral. Nah, okay, itu cara dia lah. Yang bawah-bawah tu boleh try sendiri. Okay, kita pergi kepada yang ini pula. Soalan apa? Cyclic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon mana yang ada chiral? Ataupun tak ada? Satu, dua.
sebelah sini bahagi 2 sama kan? Sama, so dia tak ada chiral. Okay, B soalan mana yang tadi ke? Bukan kan? Satu chiral. Ni 2 chiral. Okay, yang ini dia boleh dia potong sini. Potong sini, kita ada 1, 2, 3, 4. Lain kan? Atas bawah tu. Sebab bawah tu ada CL. Okay, yang ini ada 1, 2, potong. Okay, ni lain-lain kan? So ni chiral. Okay, so boleh kenal chiral lah. Boleh tentukan dalam keadaan karbon rantai biasa dan juga karbon rantai cyclic. Okay, so ini beberapa soalan UPS. So awak boleh try lah. Ada satu kat sini, awak try nanti lah. Okay, seterusnya saya nak pergi kepada optical activity. Okay, what is optical activity ataupun apakah optical active compound? Optical active compound adalah the ability, optical active compounds have the ability to rotate plane polarized light to the left and to the right and to the left. Okay, awak ambil dekat sini saja. Optical active compound adalah compound yang boleh rotate plane polarized light. Yang boleh rotate plane polarized light. Okay, cara dia rotate adalah ke kiri ataupun ke kanan. Okay, the angle of rotation, ini makluman saja, the angle of rotation can be measured by instrument called polarimeter. So polarimeter ni adalah seperti carta di bawah, dia adalah mesin lah. Okay, dia adalah mesin. So ini adalah diagram di dalam tu. Okay, kalau compound itu, okay, dia macam ni, katakan kita ada polarimeter, kita inject sampel dalam ni, katakan sampel X. Okay, so bila inject sampel dalam ni, ada cahaya akan lalu pada sampel. Sekiranya cahaya yang lalu pada sampel itu memberi putaran pada bacaan, bermaksud dia adalah optically active. Okay, optically active, dia boleh rotate cahaya tadi. Okay, kalau sampel Y masuk, dia lalu, cahaya lalu dekat dia, dia tidak memberi putaran, dia tidak mengubah cahaya tadi, so dia adalah optically inactive. Hello. Ya Allah, lagi kami kan berharap ada isu ini kan. Apa pasal buat? Boleh nak masuk akhir nanti. Okay. Okay, sudah. Hello. Okay. Okay, dengar tak saya salam? Aku tadi. Kat mana tadi ya? Off tak ni? Ada. Apa tadi?
Cahaya berputar. Tadi sampel berputar. Okey, sampel sampel Y. Okey. Sampel Y, kalau kita inject dia dalam ni, dia tidak memberi putaran, bermaksud dia tidak mengubah cahaya, so dia adalah optically inactive. Okey, kesimpulannya, awak faham macam ni saja. Optical active adalah yang merubah putaran, change the rotation of plane polarized light. Polarimeter tu adalah instrumen yang dia gunakan. Okey, optically active compound ni, okay, macam mana kita nak tahu compound tu optically active ataupun tidak? Sebenarnya dia macam ni je. Kalau molekul tu ada chiral, dia akan optically active. Contohlah, kalau saya inject sampel Y tu saya tahu dia ada chiral carbon. So sepatutnya dia memberi bacaan. Macam itulah. Kalau kita masukkan Y ni tanpa chiral carbon, dia tidak memberi bacaan. Okey? Untuk silibus awak lah, sebenarnya kalau ada chiral dia ada macam-macam dia ada macam-macam cara lagi. Okey, tapi untuk silibus awak ada chiral mesti rotate. Macam tu je. Allah. Okey, so yang rotate tu adalah optically active. Kesimpulannya optically active mesti ada chiral. Ada chiral yang tadilah yang kita tanda karbon-karbon tadi. Okey. Okay, next is what is meant by chirality center? Jawapan dekat depan. From the following list, identify the compound that exhibit optically activity. So macam mana kita nak tahu dia mengalami optically active? Kita tengok ada chiral. Okay, so soalan saya antara 1, 2, 3, 4 yang mana yang optically active? Maksud saya cari yang mana ada chiral. Okay, cari. Compound mana ada chiral? Compound 1 aktif ataupun inaktif? Compound 1 jawapannya optically active atau optically inactive? Inactive. Optically inactive. Okay, kenapa inaktif? Sebab tidak ada chiral. Okay, nombor 2. Aktif ataupun inaktif? Aktif. Optically active. Okay, kerana dia ada chiral iaitu pada karbon yang ke-2. Betul? Okay, nombor 3. Inaktif. Inaktif sebab dia ada sama kiri kanan. Ya, Inaktif. Okay, nombor 4. Aktif. Aktif. Okay, sebab ada chiral kat sini. Okay, so boleh faham lah. Asalkan ada chiral, kita anggap dia optically active. Okay, next. Which of the following, ni contoh soalan exam lah. Ni saya bagi contoh lah, nanti awak jawab kemudian. Which of the following compound is optically active? Okay, so kesimpulannya cari yang ada chiral. Explain your answer because it can rotate plane polarized light since it has chiral. Okay, explain your answer ni bagi tahu because the compound has chiral center. 2 markah je. Okay, next. Draw a pair of enantiomer using 3D. Draw pasangan enantiomer dalam bentuk 3D. Okay, enantiomer itu apa? Okay, ini catat lah, ini penting. Enantiomer adalah a pair of stereoisomers which are mirror image but not each other but are not superimposable. So, ini kena highlightkan. Enantiomer adalah mirror image tetapi yang tidak bertindih tepat. Okey, mirror image contohnya, contohnya kita tengok molekul, kita ambil keadaan general knowledge dulu. Okey, katakan segitiga ni, letak cermin. Mirror image maksudnya image cermin, so kena ada cermin lah. Okey, katakan saya label sini A, sini B, sini C. Lepas tu kita letak dekat cermin, nak buat image cermin dia. Yang saya lorekkan tu adalah cermin.
Okey, cermin dia kita akan dapat gambar yang sama macam tu. Atas ni adalah A, bawah ni apa? Kat sini yang saya sedang tunggu ni apa? Yang saya sedang highlight ni apa? B ataupun C? B. B lah. B. Kita temu kan? Ujung sini C. So kita dapat image cermin. Image cermin. Okey. Kemudian dia kata image ini tidak bertindih. Okey, apa maksud tidak bertindih? Macam mana ya saya nak melakonkan depan awak ni? Pertindihan dia adalah kita kena angkat. Awak angkat ni, awak angkat dia, angkat dan tindih semula. Okey, tengok saya lukis bawah. A, C, B. Kalau kita terlangkupkan, okay, awak, let's say awak lipat kertas tu, awak terlangkupkan, itu adalah terlangkup. Bila terlangkup, memanglah A bertemu A, B bertemu B, C bertemu C. Itu kita terlangkup. Terlangkup kan? Tapi kalau kita nak tengok mirror image yang bertindih, kita kena angkat dia. Angkat dia, so bila saya angkat, okay, katakan saya tindih atas ni, warna biru ni saya tindih, ini saya dapat A, ini saya dapat B, ini saya dapat C. Boleh imagine tak? Awak angkat dia. Okay. Okay. So bila awak angkat, A dengan A tu bertindih tetapi C dengan B tu tidak bertindih. Maksudnya pertindihan dia tu tak tepat lah. Jadi kita kata tidak bertindih tepat. But are not super impossible. Okay. Maksudnya pertindihan image cermin tu adalah kita angkat, bukan kita terlangkupkan. Itu yang dimaksudkan image dia tidak bertindih tepat. Okay, itu dari segi general knowledge. Okay, kalau molekul ni, ini adalah enantiomer. Ini pasangan enantiomer. So untuk melukis enantiomer, kita kena lukis struktur yang asal ni dulu. Struktur yang asal ni. Dan struktur yang asal ni perlu dilukis dalam bentuk 3D. 3D. Okay, macam mana nak buat 3D? Sekejap, saya dah keluar je kat sini. Okay, macam mana nak lukis 3D? Okay, awak tengok dia ada 3D ni dia ada pandangan hadapan, pandangan belakang dan 2 di atas satah. Okay, so ini mirror, ini adalah image dia. So kita try buat. Kita buat image dia. Ni apa ya? Requirement. Okay, requirement ni kejap lagi. Sebab kita nak belajar image kan. Okay, so cara dia kita kena identify chiral dulu. Betul Identify chiral center, draw the enantiomer. Okay, so saya ambil struktur A. Saya lukis struktur dia, CH3. Saya dah tahu dekat sini akan ada chiral. Okay, so saya tandakan dia dengan asterisk chiral. Okay, untuk silibus awak, bagi melukis enantiomer, silibus awak satu chiral saja. Okay, tandakan dulu. Kemudian daripada gambar yang drawing ni, kita tengok karbon tadi ada 4 kumpulan. 2, 3, 4 yang berbeza. Okay, fokus kepada carbon chiral. Okay, fokus carbon chiral. Fokus carbon chiral. Tak lekat. Okay, buat struktur tetrahedral. Okay. 2 di atas satah, 1 pandangan hadapan. Kita kena lorek dia sikit. 1 lagi belakang. Kecil ke besar? Kecil ke besar? Kecil ke besar? Kecil ke besar? Macam itulah lebih kurang. Awak anggar-anggar lah ya. Okey. Kemudian kita ada 4 grup kan? 1, 2, 3, 4. Kedudukan 4 grup yang mengelilingi chiral, yang tengah ni chiral tau, wajib chiral. Wajib chiral. Okey. Yang mengelilingi dia tu boleh letak di mana-mana ikut kesesuaian. Contohnya saya nak letak H kat atas. Saya nak letak CH3 kat bawah sini. Nak letak OH dekat sini. Nak letak CH2, OH dekat sini. Boleh. Kedudukan 4 kumpulan itu boleh diubah sesuai mengikut kesesuaian kita. Okey. Mungkin awak rasa macam banyak sangat nak sini nak tulis, kita letak sini hidrogen, senang.
Atas ni ada ruang yang lebih besar, letak CH2OH. Bawah ni letak CH3 pun boleh. Okay, untuk silibus awak lah. Okay. So ini struktur yang kita draw. Kemudian buat cermin. Buat cermin. Enantiomer adalah image cermin. Okay, dah buat cermin, lukis balik. Tapi kita kena image cermin kan. Kalau ni atas, sini belakang. Dalam bentuk tetrahedral. Dalam bentuk tetrahedral. Okay, kalau awak draw macam ni, contoh kan, tak boleh nah sebab dia nampak macam segi empat macam tu. Tak boleh. Dia mesti tetrahedral. Tetrahedral pun katakan awak draw macam ni, sama baris tu, tak boleh juga. Tetrahedral mesti sengit macam tu. So ni tukar. Okay, cara draw lah. Okay, so image-nya adalah atas ni CH2OH, sini H, sini CH3, sini OH. Okay, alright. Boleh? Pasangan ini dikenali sebagai enantiomer. Pasangan imej cermin yang tidak bertindih tepat. Okay, ada apa nak tanya dekat enantiomer? Tak ada lagi. Okay, so kenal nak itu adalah enantiomer. Okay, jelas? Alright, seterusnya kita patah balik dekat slide sebelum tu, the requirement to exhibit optical isomers. Okay, ingat stereoisomer, saya tulis balik. Stereoisomer ada dua, cis-trans dan optical isomer. Okay, cis-trans lah, optical isomer tu ada enantiomer. Okay, so apakah syarat-syarat bagi sesuatu molekul tu untuk menjadi optical isomer ataupun untuk menjadi enantiomer? Syarat pertama mestilah molekul tu ada chiral center. Molekul must contain a chiral carbon. Okay, syarat pertama molekul tu mesti ada chiral. Syarat kedua, molekul is not superimposable with its mirror image. Yang tadilah dia ada chiral dan bila kita tindih dia tidak bertindih tepat. Okay, syarat yang ketiga ni adalah tambahan. Ini tambahan. Syarat pertama adalah yang paling penting 1 dan 2. Yang ini tambahan sahaja. Okay, ambil 1 dan 2 tu as important. Okay, boleh? Syarat untuk buat enantiomer ataupun untuk menjadi optical isomer mesti ada chiral dan image dia tidak bertindih. So kita pun draw lah enantiomer. Okay, cuba kita draw lagi, kita draw A dah kan? Okay, awak draw B. Cuba buat B. Enantiomer untuk B. Identify chiral center and draw the enantiomer. Okay, cara dia kita dah boleh bajet dekat mana ada kan? So hanya expand pada kawasan yang perlu. Maksud saya CH3 tu tak payah expand, kalau tidak dia mengganggu pandangan, dia bukan menyemakkan. So dah tahu, tandakan dengan asterisk. Tandakan dengan asterisk. Okay, so dia ada 4 kumpulan. Okay, saya bulatkan sebab saya nak cerita, awak tak payah bulatkan tak apalah, dia nak jawab exam kan. Okay, so buat 3D. 1, 2 atas sata, 1 pandangan hadapan, 1 lagi pandangan belakang. Tengok bila saya buat ni, saya tak buat dia sama tau. Saya bagi dia sengit macam tu. Okay, saya tak buat dia straight. Sebab dia nak tetrahedral. Okay, ada 4 kumpulan. Kedudukan 4 kumpulan tu tak kisah mana-mana. Okay, katakan saya nak letak CH3 dekat atas, H dekat sini, NH2 dekat sini, satu lagi apa? OH. Okay, pastikan sambungan awak ni, attachment tu betul. Contoh tarik, katakan awak letak HO. Awak seolah-olah awak sambung dengan H, so dia akan jadi salah.
Ini kita panggil attachment. Mesti sambung pada kawasan yang betul. Sambung dengan OH sebab dia buat ikatan dengan O bukan dengan H. Okay, kenapa macam sengit je saya punya ni sekali. Okay, buat cermin. Gariskan cerminnya. Okay. Ini saya tak chiral dia lah sebab atas tu dah ada chiral kan. Ingat center untuk enantiomer adalah yang chiral. Garis. Sorry. Okay. Okay, ada hari dululah ada orang tanya CH3 ni, CH3 kan, bila kita ambil cermin, dia tanya adakah perlu kita terbalikkan sampai macam tu? CH3 kan, tak perlu terbalikkan secara begitu detail. Dia adalah satu kumpulan CH3. H, NH2, OH, macam tu je. Talin kumpulan dia. So, kemudian awak tarik dekat sini hubungan dia enantiomer. Ada markah dekat kita tuliskan enantiomer ni. Markah dia sini satu, image-nya dan namanya. Okay, boleh lukis enantiomer? Okay, so yang lain CDE tu awak try lah buat sendiri. Okay, ini soalan tutur. Awak try buat sendiri juga. Okay, habis. Okay, name the functional group. Okay, kita try soalan pasien ni. The structure A is as given below. Name the functional group present in A. Is A optically active? Explain. Draw a pair of enantiomer of A. Boleh jawab tak? Soalan yang pertama. Name the functional group present in A. Jawapannya? Apa functional group dia? Cepat. Nak jawab dekat chatting ke? Ada pun chatting. Functional group dia apa? Carbonyl, betul. Okay, sinilah. Ni kan carbonyl. Kita circle kan carbonyl, betul. Okay. Is A optically active? Yes or no? Is A optically active? No, madam. Yes. Oh. Explain why. Why? Because it has chiral center. Okay, tandakan chiral dia pada carbon ini. Because it has chiral center. Okay, number 3. Draw a pair of enantiomers of A. Okay, jom kita draw. Nampak tak dia banyak ni? 1, 2, 3, 4. Besar ni. Okay, jom kita try. Okay. Atas ni besar, so saya nak letak. Saya nak letak yang besar. Yang ini kan, saya nak condensekan dia. C/CH3 3. Saya condensekan sebab banyak sangat serabut. Okay, kalau awak nak buat seperti itu pun boleh. Cuma saya nak condense sebab tak muat. Lepas tu, okay, sebelah sini kita H. Sini kita letak C. Tak nak lah, kita letak CH3 lah. CH3. Dekat sini C double bond O CH3. Nampak tak? Nampak kumpulan. Okay, buat cermin. Boleh ya, kedudukan tu tak kisah. Ikut pada mana-mana yang awak rasa muat tempat awak tu. Tapi image je mesti follow lah. Yang pertama tak apa. Yang kedua tu image mesti follow. Okay, terbalik, salah. Okay.
follow kumpulan yang sama, tak perlu terlalu detail dia punya pembalikan dia tu, cermin dia tu. Okay, so tarik hubungannya enantiomer. Pasangan enantiomer. Okay, boleh ya? Senang je kan? Berapa dah jam? 9:10. Okay, selesai nah? Alright. So dengan itu kita berjaya selesaikan, saya berjaya ajar chirality, tentukan chirality, determine optical dan draw enantiomer. Selesai 4.3. Okay, tarik nafas, kita nak masuk 4.4. Nak rehat 5 minit boleh. Gitu, nak lari pergi toilet ke? Okay, ada. Alright, 4.4 adalah reactions in organic compound. Okay, so basic reaction lah. Okay, so apa yang kita nak tengok? Okay, banyak juga 4.4 ni. A sampai G. Okay, marilah kita jalan. Okay, dengar betul-betul. LO yang pertama, explain bond cleavage. Dengar lah, ni nak masuk dalam tugasan ni. All chemical reaction involve bond breakings and bond making. Two types of bond cleavage, iaitu homolytic cleavage dan heterolytic cleavage. Ada dua kaedah pemutusan ikatan ataupun pembelahan ikatan. Cleavage itu pembelahan. Okay. Yang pertama adalah homolytic cleavage. Okay, ciri-ciri homolytic cleavage occurs in non-polar bond. Okay. Kalau homo non-polar, kalau hetero polar lah. Dia terbalik lah. Homolytic involving of two atoms of similar electronegativity. Lawan dia. Involving an equal sharings of electron pair between two atoms of different electronegativities. Bond break symmetrically. Ini bond breaks unsymmetrically. Okay. Produce free radicals. This one produce cation and anion. Okay, yang ini dia kata electron are transferred to the more electronegative atom. Okay, kita awak ambil dulu. Kita pergi kepada contoh. Okay, yang masuk dalam silibus awak adalah differentiate antara homolytic dan heterolytic. Okay, cara nak differentiate, mula-mula ambil bond dia. Ini non-polar bond, ini polar bond. Homo means sama, hetero means different kan. Ini bond breaks symmetrically, ini bond break unsymmetrically. Produk dia free radical, produk dia cation dan anion. Okay, jom kita tengok contoh. Non-polar bond, contohnya chlorine molekul. Chlorine molekul, bond dia antara klorin dan klorin. Okay. Klorin dengan klorin, dia share elektron hujung ke hujung ni kan. Dia ada 7, ni lah tak cukupkan oktet dia, dia share dekat sini satu. Okay. So apabila dia nak membuat pembelahan ataupun nak buat pemutusan ikatan, okay, dia akan putuskan ikatan dia secara symmetrical. Maksudnya dia buat pembahagian elektron secara adil. Yang ini pergi ke sana, ini pergi ke sana. So dia akan putuslah nanti. So hasilnya adalah dia akan dapat klorin dengan satu elektron yang tidak berpasangan. Dia akan dapat klorin dengan satu elektron yang tidak berpasangan. Okey, hasil dia dapat. So elektron yang tidak berpasangan ini kita panggil dia free radicals. Free radicals. Okey, leaving each atom with one pair of electron. Yang one pair elektron itulah yang kita panggil radicals. Okay, dia ada Cl dot, kalau Br dot, carbon dot. Dia ada dot-dot tu dia ada radicals. Ingat,
Radicals hanya berlaku untuk homolytic cleavage di mana pembelahan dia adalah secara symmetrical. Okey. Kalau heterolytic berlaku pada polar bond. Polar bond contoh HCl. H bond dengan Cl. Okey. Kita tahu klorin lebih polar berbanding klorin lebih more elektronegatif berbanding hidrogen kan. Okey. Jadi dia akan break elektron unsymmetrically. Okay, dia ada 2 elektron hujung ni. Kalau break symmetrically, satu-satu dia bagi. Tapi kalau unsymmetrical, dia bawa 2 elektron ni pergi kepada yang lebih elektronegatif. Tengok arrow saya. Yang ini saya buat arrow half hidden. Oh, dengar tak ni? Kau tidur dah ni? Malam-malam. Dengar madam. Okey. Kalau saya buat arrow separuh macam ni, yang kepala ni separuh, 1 elektron digerakkan. Kalau saya buat arrow ada 2 full hidden ni, 2 elektron digerakkan. Okey, ni saya gerak separuh-separuh, separuh kiri, separuh kanan. Yang ni saya buat kepala penuh kan? Kepala penuh. So maksudnya 2 elektron ni akan pergi kepada klorin. So dia akan hasilkan hidrogen tu hilang elektron, klorin terima 2. Okey, dia membahagikan elektron secara tidak adil. Seorang akan dapat lebih, iaitu dia bagi kepada yang lebih elektron negatif. Disebabkan pembahagian itu tidak simetri, so dia akan menghasilkan cation dan anion. Okey, dia dapat produk cation dan anion. Kalau homo, ingat dia dapat radicals, tidak ada titik. Okey, jelas nah? Ini kalau soalan tanya perbezaan antara homolytic cleavage dan heterolytic cleavage. Jalan. Ish. Okey. Ini soalan tutorial. Ini samalah. The difference between homolytic and heterolytic, give one example for each of the cleavage. So yang ini saya dah bagi tahu dekat nota. Okey, yang ini kita tengok example ni. Example ni lah. Okey. Dia pakai carbon. Carbon H Cl. Okey. Dekat mana yang dia buat pembelahan? Dia buat dekat sini. Pada C dengan Cl ni di mana klorin lebih negatif kan? Tengok. Klorin lebih negatif. Okey, dia bagi 2 elektron ni dekat klorin. So dia akan putus. Bila dia bagi dia putus. So dia akan dapat karbon yang jadi charge positif dan klorin yang jadi charge negatif. Dia dapat cation dan dia dapat anion. Hasil daripada non-polar bond. Hasil daripada polar bond. Dia putus dekat polar. Karbon dengan H tu polariti dia hampir sama. Okay? Kita akan putuskan kepada yang sangat polar. Okay. Stabilities. Okay, stabilities ni panjang lagi lah. Saya rasa macam dah tak boleh pergi dah ni. Banyak sangat dah ni. Kalau nak habiskan malam ni macam tak mampu dah. Okay, saya stop sampai sini. Saya takut berat sangat. Sebab belakang ni berat ni. Belakang ni berat. Berat. Okay, so kalau sampai situ, kita buat conclusion lah. Cukup lah banyak ni, nanti kita penat. Awak pun penat, saya pun penat. Okay, malam ni awak belajar 4.3 settle lah. Boleh tak boleh tentukan chiral tak? Boleh. Tentukan chiral? Okey, boleh cari chiral dalam molekul? Boleh tak? Boleh. Boleh tentukan optically active compound? Macam mana nak tentukan optically active compound? Tengok kalau dia ada chiral carbon dan dia boleh rotate plane polarized light. Boleh draw enantiomer dalam bentuk 3D? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Explain bond cleavage ada 2, homolytic dengan heterolytic. Tengok perbezaan antara homolytic dan heterolytic. Okay, sampai situ dulu. C, D, E, F, G ni panjang lagi ni. Jauh lagi nak kena pergi. So kita akan buat kelas ganti pula lah. Sama ada malam esok ke ataupun hari Sabtu. Boleh ya? Saya nak cuba habiskan supaya hari Ahad tu boleh masuk chapter 5.
Sebab organik kita baru start satu chapter. Sedangkan kita ada berapa belas lagi ni? 13 chapter kan? Macam itulah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa? Ke tak ada apa-apa? Macam nak tutup ni? Ada apa nak tutup tak? Nak pergi.